Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 10 Mac 2017. Polis Diraja Malaysia mengesahkan lelaki Korea Utara yang dibunuh di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2 13 Februari lalu adalah Kim Jong-nam. Jong-nam adalah abang kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang menggunakan identiti Kim Chol pada dokumen pengenalan dirinya. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Ia sekaligus memberi jawapan mengenai identiti sebenar lelaki terbabit. We have now established that Kim Chol is Kim Jong-nam. We have fulfilled the requirement of the laws on his identification. So I'm not going to tell you how we do it due to the for the security of the safety and the security of the witnesses. So I'm not going to tell you how it was done. So I'm just confirming that the body, which earlier on known as Kim Chol, has been confirmed to be Kim Jong-nam. Ada terima DNA ahli keluarga semata ke? Saya tidak akan memberi apa-apa penjelasan lanjut berkenaan macam mana caranya dan sebagainya. Ya. Saya dah sebut demi keselamatan saksi-saksi saya tidak akan memberi apa-apa penjelasan dengan bukti. Ya, kita akan serah, kita dah selesai dah dengan mayat tu, so kita tak perlukan mayat tu lagi, so kita akan serahkan kepada Kementerian Kesihatan. Oleh kerana tidak ada orang yang tuntut mayat tu, kita akan serah kepada Kementerian Kesihatan. Anytime. Tidak ada keluarganya yang menuntut setakat ini, so kita akan serahkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Undang-undang kita cuma membenarkan kita untuk mengembalikan mayat kepada waris, ya, pada ahli keluarga. So oleh kerana tidak ada keluarga yang menuntut, kita serahkan mayat itu kepada Kementerian Kesihatan untuk tindakan mereka selanjutnya. Sementara itu, Duta Besar Korea Utara ke Malaysia, Kang Chol, dipercayai diplomat pertama diisytiharkan Malaysia sebagai persona non grata, iaitu orang yang tidak dialu-alukan. Pakar Hal Ehwal Undang-Undang Antarabangsa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Dr. Muhammad Yazid Zulkefli memaklumkan, setakat ini belum ada diplomat lain menerima nasib sama seperti Kang Chol. Ikuti laporan selanjutnya oleh wartawan Mazizul Dani. Duta Besar Korea Utara ke Malaysia Kang Chol dipercayai diplomat pertama yang diisytiharkan Malaysia sebagai persona non grata, iaitu orang yang tidak dialu-alukan. Pakar Hal Ehwal Undang-Undang Antarabangsa Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Yazid Zulkefli berkata, pakar perundangan tempatan percaya setakat ini belum ada diplomat lain menerima nasib yang sama seperti Kang Chol. Pertama sekali berkaitan persona non grata, kuasa untuk mengisytiharkan seseorang itu sebagai persona non grata ialah kuasa mutlak negara yang menerima. Dalam konteks ini ialah Malaysia. Sekiranya Malaysia mengisytiharkan seseorang diplomat sebagai persona non grata, itu ialah kuasa mutlak Malaysia dan Malaysia sebenarnya tidak perlu memberikan apa-apa sebab pun. Cumanya apabila kita mengisytiharkan seseorang sebagai persona non grata, kebiasaannya pihak negara lain akan tidak balas dengan tindakan yang sama. Oleh itu ini juga sedikit sebenarnya akan memberi kesan kepada diplomasi antara kedua-dua negara. Walau bagaimanapun, apabila seseorang itu telah diisytiharkan sebagai persona non grata, orang tersebut, bekas diplomat tersebut contohnya mestilah meninggalkan negara dalam tempoh yang diberikan, dan tempoh yang diberikan mestilah tempoh yang munasabah. Sekiranya seseorang itu tidak meninggalkan negara dalam tempoh yang diberikan dan tempoh tersebut adalah munasabah, maka diplomat tersebut contohnya tidak boleh berlindung di sebalik kekebalan ataupun imuniti diplomat. Saya faham sebenarnya apa yang membuatkan kes ini agak panas. Sebenarnya pada awal kes ni, kerajaan Korea Utara membuat tawaran yang nak membuat siasatan bersama dengan kerajaan Malaysia, dan kebiasaannya dalam keadaan normal cadangan ini boleh dipertimbang
Sekiranya kerajaan lain, kerajaan itu pun ada hubungan diplomasi dengan Malaysia, kemudian kerajaan itu nak membuat siasatan bersama, nak memastikan siasatan itu neutral dan sebagainya, kebiasaannya Malaysia boleh mempertimbangkan. Kes ini special sikit, ini agak istimewa kerana sebenarnya daripada awal lagi pada mata pemerhatian antarabangsa dan mata kebanyakan penganalisis pun, Korea Utara sebenarnya adalah salah satu suspek dalam kes ini. Itu yang membuatkan kes ini agak istimewa. Oleh itu bagaimana kita nak membuat siasatan bersama dengan entiti yang dilihat sebagai salah satu suspek utama. Itu antara rasional kenapa Malaysia menolak daripada mengadakan siasatan bersama dengan Korea Utara. Mungkin akan berlaku tampering dengan evidence dan sebagainya. Secara ringkasnya, apa-apa konflik yang membabitkan negara tidaklah patut kesannya kena kepada rakyat atau kepada orang awam. Sekiranya kita tidak puas hati dengan mana-mana negara lain atau kerajaan lain, kita boleh membuat bantahan diplomatik, kita boleh hantar menteri untuk berbincang dan sebagainya. Apa yang berlaku ini, kita lihat apa yang berlaku sebenarnya ialah rakyat diambil sebagai tebusan adalah satu tindakan yang sangat berbahaya. Pertama sekali, ia akan memberi kesan besar kepada hubungan antara dua negara. Sekiranya kita tahu apabila berlaku konflik dan sebagainya, rakyat boleh digunakan sebagai tebusan, kemungkinan besarnya negara tidak akan mempertimbangkan meneruskan kerjasama diplomatik. Sekiranya kita tahu sebuah negara itu sanggup menjadikan rakyat kita sebagai tebusan. Oleh itu kita harap insiden ini dapat diselesaikan secara positif, tapi kesannya adalah besar sebenarnya. Kesannya adalah sangat besar kerana sekiranya mana-mana negara pun di dunia melihat negara jiran atau negara lain itu sanggup menggunakan rakyat sebagai tebusan, kita akan demi mempertahankan kebajikan rakyat, kita harus mempertimbang semula adakah hendak membenarkan rakyat kita pergi ke sana, adakah kita harus meneruskan hubungan diplomatik atau memutuskan dan sebagainya. Tapi tindakan ini yang pastinya adalah satu tindakan yang boleh dipanggil sebagai game changer. Pengamal media tempatan dan antarabangsa sebelum ini berkampung di Kedutaan Korea Utara untuk menantikan Duta Besar Korea Utara ke Malaysia iaitu Kang Chol keluar daripada Malaysia selepas beliau diisytiharkan sebagai persona non grata iaitu individu yang tidak dihargai. Dan apabila beliau pulang ke Korea Utara pada 6 Februari lalu, Pyongyang kemudiannya mengisytiharkan bahawa mereka menyekat rakyat Malaysia daripada keluar dari Korea Utara. Bertindak balas daripada tindakan itu, Malaysia kemudiannya turut menyekat rakyat Korea Utara keluar dari Malaysia. Dan sekali lagi pengamal media tempatan dan antarabangsa berkumpul di Kedutaan Korea Utara di Damansara ini untuk menantikan perkembangan lanjut mengenai pembunuhan Kim Jong-nam 13 Februari lalu. Mazizul Dani, Metro TV. Baiklah, kita teruskan dengan rangkuman berita jenayah pilihan sepanjang minggu ini. Lelaki cedera terbakar hampir 90% anggota badannya selepas dipercayai membakar diri di kawasan Taman Permainan Jalan Indah Utama Taman Bukit Indah, Iskandar Puteri, Johor. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Superintendent Nur Hashim Muhammad berkata, kejadian itu membabitkan mangsa berusia 30-an pada 5.10 petang. Katanya mangsa dilihat membakar diri sebelum dibantu orang awam yang berada di lokasi kejadian. Siasatan awal di tempat kejadian mendapati mangsa disyaki membakar diri menggunakan minyak petrol. Kes disiasat mengikut Seksyen 309 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh diri dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara selama setahun atau denda atau kedua-duanya. 29 lelaki termasuk seorang bergelar Datuk didakwa di Mahkamah Magistrate Kajang Selangor atas pertuduhan menganggotai kumpulan jenayah terancang. Bagaimanapun tiada pengakuan diambil daripada Datuk M. Kalai Arasu dan 28 lagi sebaik pertuduhan dibacakan terhadap mereka. Ini berikutan kes berkenaan akan dibicarakan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan kurungan Langkah-Langkah Khas 2012 dan akan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Mahkamah menetapkan 18 April ini sebagai sebutan semula kes.
Terdahulu 20 tertuduh tiba di kompleks mahkamah dengan dikawal ketat anggota polis dan pasukan tindakan khas jenayah terancang 7.40 pagi, manakala selebihnya tiba pada 8.20 pagi. Pesawah dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan 1 sebatan oleh Mahkamah Session Kangar Perlis atas 6 pertuduhan berasingan susulan kejadian amok di Behur Empiang 25 Januari lalu. Hukuman dikenakan ke atas Muhammad Nizam Mat Saad selepas mengaku bersalah atas semua pertuduhan ketika dibacakan terhadapnya. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Nizam didakwa memiliki senjata berbahaya mengikut Seksyen 7-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan senjata berbahaya 1958 Akta 357. Selain itu, dia turut didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada Sarjan Abdul Rani Omar menggunakan mesin rumput. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun manakala untuk kesalahan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan, hukuman penjara 3 tahun ke atas tertuduh. Seorang bekas pembantu tadbir pejabat tanah dan galian daerah Johor Bahru direman 21 hari oleh Mahkamah Magistrate Johor Bahru bagi membantu siasatan berhubung penipuan pindah milik tanah dengan menggunakan kekerasan 2 tahun lalu. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Muhammad Azlan Shah Muhammad alias bermula hari ini sehingga 27 Mac ini. Penahanan reman itu bagi membolehkan siasatan lanjut dibuat terhadap tertuduh yang berusia 43 tahun itu mengikut Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Jenayah 1959. Terdahulu, suspek lelaki yang kini ditukarkan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ditahan di pejabatnya pada 1 tengah hari. Tukang rumah dipenjara 24 tahun dan 20 sebatan di Mahkamah Session Kota Baru Kelantan terhadap 2 tuduhan merogol anak tirinya berusia 19 tahun 2 tahun lalu. Mahkamah menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh berusia 47 tahun mengaku bersalah terhadap tuduhan berkenaan. Mahkamah memerintahkan hukuman berjalan secara berasingan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogol mangsa di rumah di Bacok, Kelantan pada Mei 2015 dan 4 petang pada Jun 2015. Kedua-dua kesalahan didakwa mengikut Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan minimum 10 sebatan jika sabit kesalahan. Seorang pembantu sebuah restoran tidak sempat menyambut ulang tahun kelahiran ke-21 selepas ditemui mati berlumuran darah. Dipercayai dibunuh di tingkat atas bangunan rumah kedai 2 tingkat di Taman Kerjasama Bukit Beruang. Mangsa Chia Chun Kit, 21 tahun, ditemui mati dalam keadaan terlentang di bahagian dapur di tingkat atas rumah terbabit dengan kecederaan pada muka dan badan. Menurut sumber, dipercayai terdapat lebih 5 kesan tikaman pada belakang badan mangsa, manakala lantai rumah terbabit berlumuran darah. Difahamkan senjata dipercayai digunakan untuk membunuh mangsa turut ditemui dalam rumah terbabit. Beberapa pekerja warga asing terpaksa bersembunyi di dalam longkang bagi mengelak daripada dicekup sepasukan penguatkuasa Jabatan Imigresen Malaysia JIM Pulau Pinang di Pasar Pemborong Ikan. Dalam serbuan 11 malam itu, ada sebahagian daripada mereka ke dalam longkang kotor yang terletak berhampiran bagi bersembunyi sebelum berjaya ditangkap penguatkuasa JIM. Penolong Pengarah Imigresen Negeri Khawaja Binti Navas Muhammad Hanif berkata, dalam operasi di 3 lokasi berasingan itu, seramai 25 lelaki dan 7 wanita warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan. Menurutnya, antara yang ditahan ialah 9 lelaki Myanmar, 8 lelaki Bangladesh, 6 lelaki Thailand, masing-masing 1 lelaki Pakistan dan Indonesia serta 6 wanita Thailand dan 1 wanita Indonesia. Seorang pegawai polis dan 7 anggota polis mengaku tidak bersalah di 3 mahkamah session berasingan di Ibu Negara atas pelbagai tuduhan rasuah. Kesemua mereka berusia lingkungan 26 hingga 60 tahun. Mahkamah membenarkan kesemua tertuduh diikat jamin masing-masing antara RM5,000 hingga RM15,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah kemudian menetapkan 30 Mac, 10 April dan 12 April ini untuk sebutan semula kes. Polis menumpaskan sindiket penyelundupan dadah yang membawa masuk
2.5 juta pil Eramin 5 bernilai RM50 juta melalui Pelabuhan Kelang, Selangor Rabu lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Datuk Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, serbuan dilakukan hasil maklumat risikan dijalankan pihaknya melalui pasukan khas taktikal perisikan narkotik Sting bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Siasatan awal mendapati sindiket itu mengimport dadah berkenaan dari Taiwan yang dibawa masuk melalui kontena ke Pelabuhan Kelang. Pil Eramin 5 itu dijumpa disembunyikan di dalam sofa dan meja di dalam kontena berkenaan. Muhammad Mokhtar berkata hasil penemuan itu pihaknya membuat serbuan di sekitar Kuala Lumpur dan menahan 10 lelaki berusia 29 hingga 57 tahun. Katanya semua yang ditahan direman selama 7 hari untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Bekas anggota Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM ditemui mati dipercayai dibunuh di Jalan Kampung Cina, Taman Seri Mawar Setiawan 8.30 pagi tadi. Mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Sufian Mat Samad, 34 tahun, ditemui terbaring berlumuran darah di dalam semak dengan kesan kelar di leher oleh orang awam yang melalui kawasan berhampiran. Difahamkan mangsa dikatakan baru pulang bercuti dari kursus di Kedah dan tinggal di Taman Seri Mawar bersama isteri dan seorang anak perempuan. Turut ditemui motosikal mangsa dalam keadaan tumbang kira-kira 2 meter daripada mayat. Ketua Polis Daerah Manjung Assistant Commissioner Tengku Muhammad Zailan Tengku Ahmad Zailan ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Manjung Assistant Commissioner Tengku Muhammad Zailan Tengku Ahmad Zailan ketika dihubungi mengesahkan kejadian dan menegaskan siasatan lanjut masih dijalankan. Sekian dulu untuk paparan kalender jenayah minggu ini. Semoga paparan itu tadi menjadi panduan dan pengajaran berguna untuk kita semua. Jangan lupa terus layari laman web harian Metro di hmetro.com.my bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik yang kami sediakan sepanjang minggu ini. Juga berita video di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook, Twitter dan Instagram serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Saya Nurhuda Kosnon. Assalamualaikum dan salam hormat.